أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Kat mana kita berhenti ya? Tanda ada tak mana? Muka surat 18. Apa dia? 17. 17 ke 18? 18. Ha, baris berapa dari atas? Hasibu anfusakum. Situ. Itu bukan ayat Al-Quran tak tu. Qala al-musannifu rahimahullah. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu telah berkata. Jadi kata-kata ini ialah perkataan Sayyiduna Umar Al-Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya, hitunglah dirimu sebelum orang lain menghitungnya. Hitunglah, hisablah, muhasabahlah. Itu bahasa dia. Mudah bisa dengar. Muhasabah ke, hisab ke, retinya hitung. Kira, suruh kira. Tu maksud hitung tu pula. Jadi hitunglah oleh kamu akan diri kamu. Sebelum bila yang kamu disuruh menghitung akan diri kamu, sebelum orang lain menghitungnya, nya tu dirimu. Dhamirnya tu kembali kepada dirimu. Baiklah, maksudnya sebelum mati. Senang bang lagu tu. Masa kita masih hidup ni,
ataupun sebelumlah kita matilah, atau bahasa mudah lagi, sebelum kita diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat esok di padang mahsyar. Kita maklum dah, kecuali sedikit sangat yang tak kena hisab, kebanyakan kita lah akan menetap di padang mahsyar beribu-ribu tahun lamanya. Setiap seorang yang masuk syurga atau sebaliknya, yang sebelumnya dihisab terlebih dahulu. Yang akan menghisab, yang akan menghitung, yang akan mengira setiap apa yang kita dah buat. Tu maksud dia. Sama ada yang kita dah pernah buat ialah amalan soleh, ataupun yang kita telah buat ialah perkara maksiat. Jadi tang amalan soleh tak lorat, tak ada masalah. Kalau dihisab buku amalan yang dibaca di hadapan, di hadrat Allah Ta'ala esok ni, sekiranya yang dibaca oleh malaikat yang dikira 1, 2, 3, ikutlah. Tu maknanya hitung. Dikiralah 1, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, seterusnya sampailah banyak mana pun. Kalau yang dihisapnya ialah amalan soleh, lega banyak. Beruntunglah kita. Jawabnya syurgalah. Sebaliknya, kalau yang dikira, yang dibaca, yang pertama, yang kedua, ikutlah yang keberapa pun, ialah maksiat, maka jawabnya ialah neraka. Sekiranya amalan maksiat kita lebih banyak daripada amalan soleh, apabila ditimbang maka beratnya amalan maksiat, dan kita pun tak mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah, dan seterusnya dosa kita juga tidak diampun oleh Allah, maka jawabnya neraka. Itulah kesimpulan dia, mudah saja. Jadi sebelum tibanya hari kita tu diperiksa, kita tu ditahan, dan seterusnya kita diadili lah. Dan sebelum tu lagi, maksudnya law ni lah, sebelum kita mati ni, kiralah, hitunglah banyak mana dah dosa yang kita buat. Amalan soleh pun tak apalah, kau usah duk kira lah. Hak nak kira lah ni ialah amalan maksiat. Apa amalan soleh yang kita buat, kita lupakan pun tak apa. Sedekah kita tak ingat-ingat dah, kan? Sembahyang sunat kita, puasa sunat kita, zikrullah kita, segala amalan soleh yang kita pernah buat, tak apa, tak kira, tak apa, banyak mana. Tapi hak nak kena ingat, hak nak kena kira dosa kita. Apa dosa yang kita telah lakukan? Cuba ingat semula. Tu maksudnya. Dan kira tengoklah ada banyak mana dah dosa yang kita dah buat hak lepas-lepas ni. Macam mana dosa tu dah selesai ke tidak? Kita telah bertaubat kah belum? Tu maksudnya. Tujuan suruh kita kira, ingat balik dosa-dosa yang silam.
Tujuannya pasal nak suruh kita bertaubat. Pasal kita duk ghalib, kita tak kisah, kita kira hidup kita tak ada nak peduli syurga neraka. Kan? Hidup kita dengan duk berdosa, dengan duk buat maksiat kepada Allah. Jadi akhirnya nanti di akhirah kita maklumlah, supaya kita sebut di awal tadi. Jadi maksud mudahnya lagi, sebelum daripada sampainya ajal kita, segala dosa kita dengan Allah Ta'ala dan segala dosa kita terhadap sesama kita, selesaikan. Kalau dosa kita dengan Allah, bertaubatnya kita mengaji dah syarat-syarat tempoh hari. Apa syarat taubat sekiranya maksiat kita dengan Allah Ta'ala? Kalau dosa kita sesama makhluk manusia ni, apa pula syarat taubatnya? Kan? Kalau ada yang berkaitan dengan harta, pulangkan semula. Selesai buang. Pulangkan balik duit orang yang kita hutang hak tak bayar-bayar lagi tu ke, yang kita samun ke. Dulu kerja kita, kerja merampas harta orang saja, kan, dengan tidak sebenar. Pulangkan balik, cari balik semula orang yang kita zalim, orang yang kita rampas harta benda dia, yang kita rosakkan harta benda dia, ganti balik, ataupun beli lain ke, kan? Ikutlah itu berkaitan dengan harta. Dulu ni kita mengaji dah bab ni. Kalau yang berkaitan dengan maru'ah, kalau yang berkaitan dengan harga diri, kita ada mengaibkan seseorang, kita ada menceritakan keburukan, aib, perkara yang memalukan seorang. Contohnya kita ada mengumpat dia, maka pergi jumpa balik, pergi minta maaf kat dia semula, cerita balik dekat dia apa yang kita dah umpat dia. Minta maaf, minta halal, dia tak mau halal, tak mau maaf, kita selesai di akhirat esok. Akibat di akhirah lagi susah, kan? Sebab tu dia suruh kita hitung sebelum kita mati. Selesai buang. Kira-kira esok ni kalau sampai ajal kita mati, seolah-olahnya pejam mata tu rapat, tak ada sangkut dengan dosa kita dengan Allah Ta'ala, tak ada sangkut dosa kita dengan sesama kita manusia ni. Lega, kan? Makna katanya kita semua dah kita selesaikan. Hutang, cuba kira balik. Hutang bukan nanti ribu-ribu. Kita hutang duit kawan tu RM1 hari tu, hutang tak kira banyak mana pun kena bayar. Selagi duk kira duit ribu-ribu tu, duit hak 5 kupang, hak 2 kupang, hak dulu-dulu kita ada berhutang dengan dia, hai hak tu pun kena bayar juga. Kecuali kalau dia halalkan dekat kita. Kalau dia tak halal, dia tak kata apa, kan, dia pegang atas nama hutang, jawabnya kena bayar balik lah. Lagu tu lah maksud dia. Dan macam-macam lagi lah. Apa je bentuk, apa jenis dosa, semua mesti kita selesaikan. Taubatnya pastilah taubat yang nasuha. Baik, tu je maksud dia. Mudah je kan? Mudah-mudah lah. Tapi jangan duk buat ghalib, kan? Hak dulu-dulu hak kita duk rajin duk berhutang dengan orang ni, kan? Dan ikutlah hutang duit ke, kan? Lalu tepi rumah kawan tu tengok muktan dia tu masak ranum, terliok, tak habaq apa pun dekat tuan tu, main petik 2-3 biji,
Kan? Duk ingat 3-4 tahun lepas dah. Tak ada kata nak habaq hal minta halal ke nak bayar ke dak. Tu juga berhutang. Hak tu pun hutang dah. Hutang kita dengan makhluk ni. Tak selesai di atas dunia ni, esok susah besar lah kita di akhirat. Tu cerita dia. Kan? Ingat-ingat balik. Kan, hak lepas-lepas, hak lama-lama dulu, hak duit orang kita pinjam ke, kita hutang ke, kata orang tu, kata orang ni. Kan, ingat mulalah. Nah, inilah suruh hisap ni. Maksud ke Imam, maksud kata-kata Sayyidina Umarnya. Baiklah. Dan wajib juga memelihara taubat itu dengan memelihara mata daripada memandang kepada suatu yang diharamkan. Baik, kita duduk mengaji tajuk taubat. Ingat balik. Tajuk yang kita belajar ni masih lagi sambungan berkaitan dengan taubat. Taubat daripada maksiat, dosa-dosa yang kita buat. Jadi seterusnya kata lagi al-musannif, dan wajib pula, wajib hukumnya wajib, bukan kata harus, sunat apa dak, wajib, tak buat dosa. Wajib kita kena pelihara taubat itu. Dulunya kita dah bertaubat dari maksiat ini. Tak mau buat dah. Wajib kena pelihara taubat tu. Jangan duk buat dah. Tu maksud dia. Jangan duk ulang lagi dah buat. Tu maksudnya wajib pelihara ni. Dulu kita dah buat maksiat, kemudian lalu kita bertaubat. Kan? Jadi pelihara taubat itu dengan bahasa lain, jangan duk buat dah. Kalau buat, berdosa balik semula. Tu maksud dia. Baik. Pelihara taubat kita tu maksudnya dengan memelihara mata. Yang seterusnya wajib kita kena pelihara mata kita. Pelihara daripada memandang kepada suatu yang diharamkan. Inilah anggota-anggota panca indera kita yang 7 ni. Salah satunya ialah anggota mata, deria pelihat. Yang ada pada mata kita. Tu maksud dia. Yang dengan deria pelihat ini kita boleh melihat. Kena ingatlah dulu kita dah juga belajar, setiap nikmat yang dikurniakan kepada kita oleh Allah jangan disalahguna. Mata juga salah satu dari nikmat pemberian Allah kepada kita. Jangan duk salah guna dia. Nak tengok perkara yang disuruh saja. Perkara yang dilarang jangan duk tengok. Tu mudah cerita. Itulah maksud syukur akan nikmat Allah. Dengan maksudnya kita melihat hanya perkara yang disuruh kita lihat saja. Kita disuruh berbuat ma'ruf. Disuruh kita mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf. Maka melihat perkara yang ma'ruf, yang mendatangkan pahala, yang bangsa akhirah. Ataupun kita melihat perkara kerja buat dunia kita ni. Kan? Kita duk bekerja, gunakan mata kita untuk melihat kerja yang kita buat. Tak apa juga. Jangan duk tengok benda haram je. Tu maksud dia. Ni masalah juga ni. Baik, sekejap lagi Al-Musannif dia akan cerita lagi. Misalnya seperti
memandang perempuan yang harus dinikahi, nah, yakni yang ajnabiyah lah maksud dia. Nah, bahasa Melayu kita, perempuan yang harus, yang halal, yang boleh kita nikahkan dia, nah, yang bukan mahram kita, kan? Seperti tengok rambutnya, nah. Jadi perempuan ni yang ajnabiyah ni, aurat dia di luar semayang selain daripada muka, selain daripada muka dan dua belah tapak tangan dan belakang dua tapak tangan tu. Lain daripada tu semuanya aurat. Aurat ni ialah satu anggota yang wajib ditutup dari dilihat oleh mereka yang tidak halal melihatnya. Jadi orang yang tidak halal melihat anggota tersebut, maka haram dia melihat dengan sengaja lah. Maksudnya dengan sengaja lah. Kalau terlah gitu, tak sengaja tertengok, lepas tu paling balik semula, tak apa, dimaafkan. Jangan terpaling, tertengok, tengok lagi, habislah. Itu sengaja lah tu. Itu pisah tengok, kan? Kalau tak sengaja tu cerita lain. Jadi contohnya seperti melihat aurat perempuan yang halal kita menikah dengan dia, jangan usah duk tengok lah, kan? Nah, seperti rambut dia tak tutup aurat, kan? Seperti kepalanya dan seperti mukanya. Dan setengah ulama mengatakan bahawasanya muka perempuan yang ajnabiyah tu pun juga ialah aurat. Nah, ialah haram kita orang laki-laki yang ajnabi inilah dari melihatnya, kan? Kecuali ada sebab, ada pasal. Kalau tidak, tak boleh tengok juga, kan? Cuma ada sebahagian ulama lain mengatakan tak jadi aurat. Itu pun kalau ada keuzuran kita melihat mukanya. Kalau saja-saja nak tengok pun tak boleh juga, haram juga. Tentu ada khilaf ulama, kan? Ada perbahasan ulama tentang aurat atau tidak. Baik, sabda Nabi kita, satu hadis berkaitan tentang melihat aurat orang perempuan yang halal kita berkahwin. Orang perempuan pun lagu tu juga haram dia melihat aurat orang laki-laki yang halal dia bernikah. Sama je. Baik, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblisal marjumi li'annaha tad'u ilal fikri wal fikru yad'u ila zina. Baiklah artinya. Nah, jaga-jagalah mata kita ni, kan? Antara punca terbesar maksiat zina dan sebagainya lah. Tak jaga mata, duk tengok, ni hadis dia ni. Baik, bermula memandang perempuan itu. Bermula seorang laki-laki lah, dia memandang, melihat akan seorang perempuan. Nah, perempuan ni sebenarnya umum, kan? Tak kira lah
aurat dia ke, bukan aurat dia ke, tak usah tengok walaupun bukan aurat. Walaupun muka kita kata, sebagai ulama kata tidak aurat, kan, tak usah tengoklah. Tak usah duk pandang tengok. Ni ke kalau kata boleh sembang dengan orang perempuan, kami tengok muka dia aja. Kan, nak lagi pula hak sembang pula bini orang. Galak sembang. Kan, lajak sungguh. Kan, di sana ada hukum mengatakan haram walaupun muka. Ada ulama, jumhur ulama ni, bukan qaul dhaif. Tak ada pasal-pasal, tak usahlah. Duk buat lawan sembang buat apa? Pergi tengok muka bini tu. Balik tu rumah tengok sampai cemuih. Pantang tengok orang perempuan nak sembang. Sembang tengok, kami tengok muka dia aja, kami bukan tengok aurat dia dah. Tidak aurat pun jangan tengok. Pasal kes duk ajak lagu tu. Saat lagi dia bawa kepada lebih berat lagi. Ni, hak Nabi kata ni. Bermula memandang perempuan itu ialah seperti seolah-olah panah yang beracun daripada panah-panah iblis yang dikutuk, yang direjam. Makna yang direjam, yang dikutuk, yang dihina, yang direjam dalam neraka. Asal dia makna dia marjum ni. Baik. Jadi baginda Rasulullah buat perumpamaan. Kita ni orang lelaki dulu, orang perempuan pun serupa juga. Selagi kata kami terlepas dah sama je. Serupa je, lelaki-lelaki pun sama, orang perempuan pun serupa je. Jangan duk, jagalah mata, jaga mata, tutup mata, tundukkan kepala kita. Kan? Tak sedok galak dah, umur tua nak mati dah. Duk galak lagi. Kan? Sembang tu mengalahkan orang muda. Kan? Tuan tu tua dah. Tuan tu umur 50-an dah, 50 lebih dah. Putih dah, kepala penuh dengan uban. Sembang mengalah orang muda. Dia duk cari makjun dia. Kan? Ingat-ingat nak mati sama dah. Kan? Hala-hala ke akhirah sama. Kan? Nak buat apa lagi? Hak benda-benda lagu tu. Kan? Kita dulu masa muda hero sangat dah. Mai tua tak mau nak berubah dah ke? Kan? Tak mau nak bertobat dah ke? Kan nak hero sampai ke mati. Kan? Baik. Jadi dalam hadis ni baginda Rasulullah mengumpamakan kita yang melihat satu orang perempuan seolah-olah seperti kita ni terkena anak panah beracun daripada iblis. Iblis dia panah kita seolah-olah. Anak panah tu kena kita. Anak panah tu ada racun. Baik, apa maksud dia? Dobit dia, yakni maksud dia segeranya rosak. Seumpama kita kalau kena racun, kan? Racun yang mematikan lah maksudnya. Kena ke, minum racun ke, jadi apa lepas tu kat kita? Kalau hidup pun suku nyawa, dak pun binasa kita, rosak terus binasa. Itulah maksudnya mata ni. Apabila dok tengok tak mau nak jaga mata, kita akan jadi rosak, akan jadi binasa. Rosak binasa yang macam mana? Ni. Kerana sesungguhnya dia memandang perempuan itu ialah menggerakkan fikiran, yakni maksud fikiran tu yakni syahwat, keinginan nafsu. Dia membangkitkan syahwat kita. Itu sahaja.
Dia mula dari mata. Mula dengan mata, tengok-tengok, lalu kemudian terbangkit nafsu syahwat kita. Nafsu kita hak duk tengah tidur, kita bangunkan dia. Kan? Mula rasa teringin. Rasa teringin, berasa mau kat orang perempuan tu. Lagu tu sebaliknya orang perempuan kalau tengok orang lelaki-lelaki pun tak kira muda ke tua ke semacam ya. Tersebut kata lah saya tak apa, saya tua dah mohong lah. Kan? Hak dia duk tangkap tu umur tua-tua. Bukan kata hak kena tangkap tu orang muda. Hak duk kena tangkap tu kan dalam bilik hotel lah manalah semua tua-tua. Hak duk rogol apa tu tua-tua. Kan minta Tuhan pelihara lah. Kan lebih-lebih lagi hak bangsa dengan anak beranak apa teringin juga tak ada apa. Kan tadi kita kata dengan orang luar. Kan ini kita cerita pula ni dengan anak sendiri, dengan cucu ikutlah. Kan pun berlaku juga. Tengok-tengok umur 60 dah. Kan? Pok sendiri tengok-tengok 55 dah. Bukan muda-muda lagi. Kan? Anak baru umur 10 tahun. Kan? Baru umur 15 tahun. Yang ni yang kita duk mengaji ni. Kan? Yang ni kita nak jaga, nak kekang diri kita, nak kawal diri kita yang jahat ni. Tak usah. Mula-mula puncanya mata duk tengok. Tu ya cerita dia, bukan ada apa pun. Kan? Tapi sebab kita tak mau nak halang, kita tak mau nak jaga pandangan mata kita, kita duk masih lagi. Duk nak tengok juga, inilah akibat dia, kesan dia jadi dekat kita. Baik. Kemudian dan dia, yakni syahwat, fikiran syahwat tu membawa kepada berbuat zina. Dan yang lebih malang, lebih berat lagi, akhirnya berlakulah maksiat zina. Ikutlah suka sama suka ke, suka sebelah pihak saja ke, sebelah pihak lagi dipaksa ke, samalah. Tolak je dah. Zina lah tu. Kan? Hukumnya adalah hukum syariahnya. Kan? Direjam dengan batu sampai mati ke, pasal hang tu ada bini dah. Kan? Atau ada suami ke, tu hukum hakam syariahnya. Itu hukum hududnya. Hak ni duk mengaji ni nak elok daripada berlaku zina, mula-mula sekali jaga mata. Dan yang paling mustahak juga tutup aurat. Tutup aurat ni kita maklum dah, buka aurat dosa. Laki-laki pun dosa buka aurat, orang perempuan pun haram dosa buka aurat. Hikmahnya kan, hak tak tengok aurat pun terbangkit juga syahwat, apalagi kalau yang buka aurat. Duk pakai lok pendek ya, tina pun. Duk pakai skirt pendek, duk biar rambut rata, pakai baju sempit, ketat. Apa tujuan? Duk goda orang ya. Tujuannya nak tunjuk ya. Nak goda orang supaya bernafsu syahwat dengan dia. Kan? Tah nak dia pun sendiri nak lebih daripada nak tunjuk saja. Kan? Aurat dia kepada orang. Dia pun nak ajak orang berzina ke macam mana ke. Wallahu a'lam. Tapi yang nombor satu sekali, kalau orang tu buka aurat, kita tutup mata, paling tengok kat lain, gagah dah, tahan dah. Dosa sebelah pihak tu saja. Ni dosa kedua belah pihak. Yang laki-laki pun berdosa, hak perempuan pun berdosa sama juga. Dia ada satu hadis lagi nak serupa macam hadis ni juga. Nabi kata, sesiapa yang melihat akan orang perempuan, nescaya
dia takkan dapat mengecap merasa kesedapan buat ibadat. Oh, satu lagi ada hadis. Dan ada hadis yang lain, orang yang duk tak mau jaga mata ni lah, ya, duk kira duk tengok hak nu, tengok hak ni, sak ni tu, duk buat maksiat mata ni. Dah, dia takkan rasa, Allah Ta'ala takkan beri kecap perasaan manis, lazat, seronok buat ibadat. Buat ibadat macam mana pun duk tak seronok situ. Semayang duk tak mau nak khusyuk situ. Lama sangat dah duk semayang, duk tak seronok rasa perasaan hati. Tak ada rasa khusyuk, hadir hati, rasa manis halawah orang panggil kan. Rasa manis buat ibadat tak ada. Pasal apa? Pasalnya dia umpama seperti kita makan, kita minum. Dan seperti kita makan, kita minum. Ikutlah apa makanan, apa minuman. Makanan ni sedap, manis, lazat. Kita makan-makan tu, golek pala punya sedap. Umpamanya nah. Ikutlah apa makanan, buah-buahan ke, hak kaki makan kambing, hak kaki suka makan kambing kan. Kena hak golek hak minyak tu. Kan? Golek pala kelingan dia punya lazat, punya sedap. Supaya kita minum ayak. Ikutlah ayak apa? Kan? Apa jenis ayak? Kita makan-makan tu, minum telan mamah apa? Kecap di lidah kita punya sedap nak habaq tak reti. Kan? Tapi ada tak kita bila kita makan, kita minum tapi tak rasa sedap. Bukan tak buah garam, semua cukup. Ya, apa tak buah garam pula? Gulai tu tak ni, buah semua. Tapi tu tak sedap situ. Siapa dia? Orang sakit. Ulama kata orang sakit ni, kita lah sakit. Contoh kita yang sakit ni, demam kan, katalah demam hangat, demam panas ni, memang tak rasa nak makan langsung. Jangan kata nak rasa sedap, nak makan pun tak mau. Orang masak tu macam-macam nak suruh kita makan. Kita makan 2-3 suap, tak mau aku. Orang lain makan punya golek pala punya sedap. Dulu masa sihat ni, hak ni kan, sedap ya amat lah kan. Hawa kata kita sakit, mulut pait kan, mulut kita pait kecap-kecap, rasa tak ada rasa apa, tak ada nikmat, tak ada rasa manis, kesedapan. Lagu itulah ibadat kita. Orang yang duk buat maksiat, nak cerita dulu pasal apa yang hari ni kita susah sungguh. Kalau kata semayang, awaknya aku ni payahnya nak khusyuk kan, payahnya kalau berzikrullah pun duk pala duk fikir hal lain ya. Zikir Allah la ilaha illallah, beratik habis dah kan. Tapi tak boleh nak rasa tu, zauk tak ada kan. Beribu-ribu lah duk meratik, duk berzikir, tapi tak ada rasa apa, hanya berzikir saja. Boleh habuan dia berzikir saja, tapi kok kata rasa ada apa-apa manis, lazat, semakin seronok buat ibadat, tak ada. Ni sebenarnya kita sebetulnya sedang sakit. Kita tengah sakit. Orang sakit memang dia tak akan rasa keseronokan, kesedapan. Supaya kita buat contoh, ulama buat contoh makan dengan minum tadi. Yang ni pula sakit bangsa punca dari apa? Ni punca sakit kita buat maksiat. Orang yang buat maksiat, khusus contohnya maksiat mata ni. Contohnya maksiat mata, tengok benda haram ni. Akibat dia dosa-dosa tu duk melekat dalam hati dia, jatuh sakit dia ketika tu. Sakit maknawi dia panggil. Sakit bangsa rohani. Tu yang Nabi kata dalam hadis tasak ni tu kan, Allah Ta'ala tak beri dia rasa kemanisan ibadat tu. Boleh buat ibadat, tapi kok rasa seronok kemayang kata tak mau nak main khusyuk. Banyak syarat-syarat dia
Nak hadir hati, nak manis lazat segala ibadat yang kita buat ni. Kan, jangan sakitlah. Punca sakit maknawi, rohani, batin kita lah ni kih dosa kita. Salah satu dosa yang kita buat iaitu dosa mata lah, maksiat mata ni. Ni yang kita duk mengaji tajuk maksiat mata ni. Ikutlah kan, kita belajar mengaji kita kan, tang dosa tetap berdosa. Siapa buat maksiat tentu dia berdosa. Bukan hanya dosa saja kan, akan ada akibat dari maksiat yang dia buat, kesan yang akan kena dekat kita. Baik, habis tang situ. Dan juga peliharalah lidah daripada berdusta, mengumpat dan juga mencela. Baiklah, seterusnya, kalau sekiranya ada buat dosa, bertaubatlah. Tu je ceritanya. Jangan duk tangguh-tangguh, jangan duk simpan, duk peram dosa kita. Kan, sampai mati tidak bertaubat, Allah rugilah. Takutlah. Nak jadi apa di akhirat esok? Duk heret dosa berbukit-bukit ni jumpa Tuhan esok. Duk meniti titiang sirat, belakang duk kandak bergunung-gunung dosa maksiat. Nak lalu titiang sirat, nak angkat kaki selangkah pun tak boleh. Berat. Itu yang terkejun jatuh tunggu bawah neraka Jahannam tu. Baik. Jadi dan juga peliharalah lidah pula ni, lidah cakapan kita ni. Yang pertama kata al-musannifnya, daripada berdusta, cakap mohong. Jangan duk cakap mohong. Jaga lidah, pelihara lidah. Katalah yang benar walaupun pahit, kan, kecuali adalah beberapa tajuk cakap mohong yang tidak berdosa, kan. Ada, esok kita akan jumpa insya-Allah lah sampai tajuk dia tu. Tapi yang tak dibenarkan kita bercakap mohong. Kalau kita bercakap mohong juga, haramlah hukumnya. Bercakap mohong tu ada dua jenis. Satu, bercakap mohong tentang hal diri dia. Yang kedua, dia bercakap mohong berkaitan diri orang lain. Kalau dia bercakap mohong berkaitan diri dia, dia ceritalah hai dia lah begitu begini, padahal tak pun kelentong gitu kan, duk mohong situ ya, hukumnya tetap berdosa, haram. Cuma bezanya dia panggil maksiat dosa kecil nama dia. Tapi kalau kita berdusta, bercakap mohong, duk cerita hal orang lain, faham tak? Kita berdusta, perkara yang kita cakap mohong tadi berkaitan hal orang, yang berkaitan dengan orang lain, maka itu haram, dosa besar. Habaq nama hukum dulu. Kan, saya ikut takut tak tahu apa hukum. Dua-duanya tetap haram. Dua-duanya tetap berdosa, tak salah. Kan? Dia tak mau nak berjatuh diri dia. Dia tak mau diri dia tu dilihat seolah-olah ada kekurangan. Dia penaik diri dia. Padahal mohong kan? Tak betul pun. Kan? Berdosa serupa tu je. Kan? Ada dosa cakap mohong. Kalau bercakap mohong juga, bertaubatlah. Bertaubat. Taubat yang nasuha. Begitu juga mengumpat. Yang ni cerita tajuk tadi, mengumpat ghibah. Esok-esok ni ada insya-Allah sampai tajuk dia. Jangan duk mengumpat. Jangan duk mengaib, membilang aib orang, menceritakan aib orang. Jangan kita cerita dekat satu orang satu perkara yang mana orang lain berkaitan tentang hai orang lain, aib yang ada pada orang lain. Ya kalau orang lain tu tahu, kecil hati dia, dia sedih, dia tak suka orang tahu. Walaupun dia sengih tapi dalam hati dia tak suka. Walaupun dia sengih-sengih, kita duk kutuk dia kat belakang.
Kita duk aibkan dia, duk jatuh dia, duk bilang macam-macam keburukan dia dekat orang. Kita habaq orang hang dari tak tahu sampai boleh tahu. Oh, kan? Punya jahatnya. Jadi yang tu dosa besar. Ingat tu, mengumpat hukumnya haram, maksiat, dosa besar. Oh, syarat taubatnya kita reti dah, susah. Kan? Sebelum kita bertaubat kepada Allah, syarat pengampunan dosa umpat kita ni kena pergi minta maaf dengan orang yang kita mengumpat. Dah, tak usah duk gosip orang tu, gosip orang ni duk bawang, orang tu duk bawang orang ni. Tak payahlah. Buat kerja sendiri sudah. Daripada kita sibuk nak kacau, nak cara hai orang. Kan? Cara hai diri sendiri. Kan? Pekung diri sendiri pun apa nak kata. Kan? Duduk buka pekung orang. Awak kita tak ada pekung. Kan? Pekung kita lagi busuk daripada pekung orang yang kita cerita tu, yang kita aib tu. Kan? Kita pandai susuk hak kita, keburukan kita. Duk penaya orang, duk cerita kekurangan orang. Kan? Sebagaimana kita pun tak suka orang duk mencerita aib kita. Lagu tu lah orang lain pun. Kan? Jadi kalau kata mengumpat haram, maka wajib kita bertaubat dengan segera. Begitu juga mencela, menghina orang, mencerca orang. Mencela, mencerca, menghina. Kan? Kita tengok orang yang kita tak suka, kita kata dekat dia. Kan? Kita marah, kita maki ke, kita kata perkataan yang mencela dia lah. Oh, haram, dosa besar. Wajib bertaubat, minta maaf dengan orang yang kita cela. Kan? Kita hina, kita kutuk, kita kata macam-macam, beradak-beradak depan dia. Jangan. Hukumnya haram. Jaga lidah. Semua tu maksiat lidah belaka tu. Lepas tu mengadu asah. Dia bahasa dia panggil asah. Kita panggil mengadu domba. Bahasa lain pelaga orang. Atau jadi lalat hijau. Sana dia hinggap, sini dia hinggap. Kerja dia duk pelaga, duk jatuh. Ikutlah. Sama ada orang perseorangan ke, ataupun sama ada yang dia perjatuh tu ialah satu kumpulan ke. Kan? Dia mohong. Kan? Dia cerita yang benda yang tidak, yang bukan, dia mohong. Dia main kat kawan ni, dia kata kawan tu cerita kat hang lagu ni. Dia pergi kat orang tu pula, dia habaq kawan tu, dia habaq hai hang cerita keburukan hang, bagian. Lah kali dua ni berkelahi. Kan? Bergaduh. Tu yang nak kenal sebelum bergaduh apa tabayun tu. Kan? Hari ni masalah hari ni juru pelaga ni macam-macam. Hal politik, cara politik. Hak kita duk sebut selalu hal perseorangan. Kan? Itu kebiasaan. Kan? Kumpulan manusia macam-macam. Tujuannya nak berjatuh. Dua puak ni asalnya baik. Nak suruh berkelahi. Kan? Nak suruh berkelahi, nak suruh balah. Dia akan reka lah satu benda, kataan apa pun. Tujuannya supaya dua kumpulan ni berkelahi, berbalah. Lepas tu yang kedua kumpulan ni pula dengan tidak usul periksa, percaya hidup-hidup. Kan? Tipu daya orang juru pelaga saat ni, habis berkelahi riuh rendah. Kan? Rosak habis. Cerai-berai terus. Kalau suami isteri boleh cerai-berai. Tu cerita dia. Tajuk belaga ni. Kan? Kalau sahabat, putus sahabat. Tak kawan dah. Sampai setera lagu tu. Haram, dosa besar. Duk adu domba ni. Baik. Firman Allah. Ala la'natullahi 'alal kadhibin. Baik, artinya ala tu hamzah di atas.
ala la'natullahi 'alal kadhibin. Bukanlah murka Allah atas orang-orang yang dusta tu. Bukanlah tu maksudnya Allah tu reti asalnya jaga-jaga. Perhati-hatilah kamu. Beringat. Tu maksud dia Allah ni. Nah, tapi al-musannif dia pergi terjemah makna bukanlah. Dan kita bahasa yang kebiasaan kita guna. Dan maksud bukanlah tu jaga-jaga, beringatlah kamu, berhati-hatilah kamu. Bermula kemurkaan Allah ialah atas orang-orang yang dusta. Maknanya dalam ayat ini Allah menyatakan orang yang cakap mohong, berlawak, mohong, cakap benda tak betul, kan, menyalahi yang sebenar, itulah dusta ni. Allah murka orang yang bercakap bohong ni. Dan itu dalil dia tu. Dalil kata bercakap bohong hukumnya haram, ani firman Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dan firmannya firman Allah lagi. Seterusnya ayat yang lain, wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Artinya, janganlah mencela setengah kamu akan setengah. Jangan duk kutuk hang aku. Mulut cakap mana-mana. Dan mulut ni kena ajak cakap yang elok-elok, yang baik-baik. Jangan jumpa kira kerja duk ngutuk orang kan? Tak sah. Dosa tu. Cerita kutuk-kutuk. Duk jatuh orang ni, kawan-kawan ke apa ke. Kan? Duk cela orang ni. Apalah hang ni begitu, begini-gini. Jangan. Berdosa. Duk berasa laku tak apa. Dah. Allah Ta'ala larang. Haram hukumnya kita duk mencela. Mencela, maki ke, hina ke, bahasa lain kutuk lah, kan? Jangan cerca ke, semakna belaka lah tu. Baik. Kemudian seterusnya sabda Nabi kita pula. Ni dalil-dalilnya lah. Dalil haram cakap mohong apa semua, kutuk hina orang, kan? Ni dalil mengumpat ni, haram mengumpat ni. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Tu baik. Tiap-tiap orang muslim, kita lah setiap orang yang beragama Islam, setiap kita orang Islam ni, atas orang muslim itu terhadap orang Islam yang lain, sama-sama kita orang Islam. Tu maksud dia. Sesama kita, kan? Kita pun beragama Islam, dia tu pun beragama Islam. Baik. Ialah haram darahnya tu tiap-tiap orang muslim. Setiap orang Islam dan setiap orang-orang Islam darahnya haram. Maknanya jangan bunuh. Bunuh dosa besar. Tu makna darah. Siapa bunuh, tak kira lah dia jahat macam mana pun, sekali pun dia jahat, kan? Tapi darahnya tu masih lagi belum halal, tak boleh kita bunuh dia. Walaupun jahat tak ada amat, kaki minum arak, sungguh-sungguh dia ni, aku tikam bunuh bang, sat lagi duk ingat, kan? Tidur tak boleh. Contohlah, kan? Jangan. Dia ni dalam agama kita,
apa ni, sebesar mana pun maksiat yang seorang itu buat, dosa yang dia buat tu dosa besar selain dari kufur lah, nah, selain dari kufur iman, selain dari dosa syirik, selain dari dosa menduai Allah, nah, selain daripada tu besar mana pun, dia tak semayang ke, dia tak puasa ke, kaki zina, kaki ikutlah apa jenis kaki, kan, macam-macam dosa maksiat, tidak menyebabkan dia jadi kufur. Dia tak kufur, dia masih lagi beragama Islam. Dan sekiranya dia mati, dia boleh mengucap, dia boleh masuk syurga. Walau sekalipun kita kata dia mati tak boleh mengucap pun, tapi imannya ada, walaupun dulu terlebih dahulu dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dia akan diazab lah, tapi akhir sekali dia masih berpeluang untuk masuk syurga. Itu kita kena ingat. Cuma orang hak dok buat maksiat, dosa-dosa besar ni adalah hukum hakam dia. Dan hukum syariat kita ada macam-macam lah. Pencuri apa hukuman dia, kan? Penzina apa hukuman dia, kan? Tapi tak sampai kepada, kan, kepada hukum bunuh, kecuali zina muhsan tadi, kan, zina daripada seorang yang ada isteri atau yang ada suami, itu kejam dengan batu sampai mati. Itu hukum syarak dah tu, itu hukum mati dah, tak usah ada ubah lah, kan. Quran hadis lagi tu dah ijma' ulama' dah hukuman dia, kan. Nah, satu lagi murtad. Kalau murtad tu kufur lah, kan, syirik tu, menduai Allah lah orang panggil jadi murtad ni, kan. Baik, jadi sebesar mana pun dosa yang selain daripada dosa syirik tadi ni, kan, tak menyebabkan seseorang itu jatuh kufur iman. Maka bolehkah kita nak bunuh orang yang darahnya masih lagi haram kita tumpahkan, haram kita bunuh dia? Tak boleh. Kalau kita bunuh dia, walaupun dia berdosa besar dengan Allah Ta'ala, tapi darahnya masih belum halal, kita tu pula berdosa. Tu hukum dia lah. Baik. Yang keduanya hartanya, dan haramlah oleh hartanya tiap-tiap orang muslim. Makna kata benda sesama kita orang Islam ni, kan, tidak halal bagi kita. Nak kita nak rampas ke, nak samun ke, nak curi ke, kan, nak berhutang tak mau bayar tadi ni ke, kita kata tak apa, dia tak ingat dah tu. Tak ingat apa, awaknya dah hang teringat, bayarlah hutang kawan tu balik, kan. Melarat dah ingat puluh-puluh tahun dah, hang ingat lagi, hang bayarlah. Tak semua orang dia boleh ingat semua benda, kan. Tu hukum dia tu haram. Buah mu'tan orang haram kita ambil, haram. Apa lagi, daun pandan kawan tu haram nak ambil masak, buat nasi lemak bagi makan kita, pergi minta kat dia ke, beli ke, jangan dia ambil curi lagu tu. Tu kata orang haram, Nabi habaq dah haram. Kan, terang jelas dah. Ada buat mudah-mudah, ya tak? Dia buat mudah-mudah kata benda orang. Dan yang ketiga, dan kemaluannya tu tiap-tiap orang muslim. Kemaluan tu macam maru'ah, harga diri. Hak tajuk mengumpat tadi. Apabila kita mengumpat, kita membilang aib orang, kita mencerita keburukan aib orang tu, kita telah memalukan dia. Tu kemaluan tu, nampak tak maksud dia? Kita dah memalu, menjatuhkan dia. Seganlah dia esok ni nak berjumpa dengan orang, pasalnya kita cerita hai dia dekat orang, habis biji kampung, habis tahu, siap bola WhatsApp lagi, dia ni sekian dulu ni lagu ni, dia ni, kan, taik tu taik ni, kawan tu cerita lama, dia pun dah berubah, dah bertaubat dah, tak usah duk sibuk nak cari keburukan orang, nak cerita keburukan orang dah, kan. Orang tu dah ke depan dah, orang tu dah berubah dah, jadi elok dah, jadi baik dah. Yang kita nak buka balik aib orang tu buat apa? Elok bila orang tak tahu, lah kali orang boleh tahu. Malu, dia ni malu jadi haram hukumnya. Nabi kata
kemaluan orang ni haram kita buka aib dia, kita memalukan dia. Tu dalil dia. Kan kau cari ayat Quran, hadis Nabi, ni dia. Kan kita duk dengar lu hukum hakamnya haram haram haram, dalilnya tak jumpa lagi. Ni dalil dia. Apa tu kau berubahlah, jadi eloklah kita jaga mulut kita, biar diam tak apa. Biar orang kata kita ni tak peramah lah, tak mau sembang dengan orang lah, tak apa. Bukan kita tak mau sembang, kita takut lagi kalau bersembang takut terlajak, terbabah. Kita ni suka terbabah. Kan mula-mula sembang elok, tanya apa habaq. Mula tanya apa habaq, tak apa katlah. Lama-lama terlajak ni takut ni. Daripada tak berdosa jadi berdosa. Baik diam sungguh. Kecuali ada benda baik yang kita nak sembang, cakap. Kan ada benda baik, kebaikan yang kita nak ucapkan, ucap tak apa. Kan lebih baik daripada kita bersembang, daripada kita duduk diam pula. Tapi kalau kita tak ada perkara baik yang kita nak cakap, elok diam. Itu pun juga dari hadis Nabi juga itu, liyasmut. Kalau tak ada benda khair yang kamu nak kata, diam sudah. Lagu itulah maksud dia baik. Setakat itulah kot no. Lajak ni sebenarnya ni. Saya kira pun nama kita haru lagi. Nak lajak pun tak ada dah. Tak apalah, kita berhenti pada kata peliharalah lidah itu daripada perkataan yang sia-sia tu. Kenapa baris? Sia-sia, tulis tepi tak apa, sia-sia. Jadi kita berhentilah setakat tu. Insya-Allah kita sambung lagi bulan depan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay'alim. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.